Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera kepada semua penonton Zoom, FB, sesi dialog kita, dialog Majlis Dakwah Negara Dewan Sosio Budaya. Selamat datang semua. Selamat datang juga kita ucapkan kepada panelis kita, para panel kita, iaitu pertamanya Profesor Dr. Muhammad Anis Muhammad Noor, Profesor Pusat Penyelidikan Seni Persembahan Nusantara, dan juga Profesor Adjung Sunway University. Datuk. Profesor Anis adalah pakar seni persembahan Islam. Keduanya, panel yang kedua ialah Profesor Dr. Zul Haimi Muhammad Zain daripada UiTM, pakar sejarah seni Islam. Yang ketiganya, panel kita pada hari ini ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Jusan daripada UTM. Profesor Madya Dr. Mahmud ini pakar seni bina dan perlakuan manusia. Panel kita yang keempat, tidak terakhir, seorang wanita, Profesor Madya Dr. Mumtaz Mokhtar, juga daripada UiTM. Beliau merupakan pakar dalam bidang seni kontemporari. Nak dengar boleh buka. Hari ini tajuk kita adalah baik sekali dan relevan sekali dengan keadaan semasa kita, iaitu seni sebagai pemangkin dakwah di Malaysia. Tajuk ini dipilih oleh Dewan Sosio Budaya kerana dia amat bertempatan dengan peranan kita. Majlis Sosio Budaya ini adalah salah satu dewan atau Dewan Sosio Budaya ini adalah daripada 10 dewan yang telah ditubuhkan oleh Majlis Dakwah Negara bagi memberi khidmat bakti kepada ahli-ahli dan rakyat sekalian. Dan kita mempunyai 12 AJK dan ahli-ahli yang aktif di dalam kita punya WhatsApp lebih kurang 300 orang. Dan juga kita ada ahli-ahli, profesor, pensyarah-pensyarah daripada semua universiti di Malaysia. Dan juga penggiat-penggiat dakwah sekalian. Jadi pada hari ini, dengan tidak melengahkan masa lagi, saya ingin menyatakan bahawa sosio budaya ini memang mempunyai hubungan kait-mengait yang amat kuat dengan seni, seniman dan juga para penggiat seni yang lain. Jadi kita jemput pakar-pakar untuk memberi pencerahan dan memberi fokus kepada hala tuju peranan seni di dalam mempengaruhi sosio budaya masyarakat Islam di Malaysia. Profesor, saya dengan ini suka cerita ingin menjemput kira kawan saya lah, yang mana penggiat yang utama di antara kita, iaitu Profesor Muhammad Anis Muhammad Noor, untuk memberi mukadimah bidang kepakaran dia dan hubung kaitnya dengan sosio budaya rakyat Islam di Malaysia. Dipersilakan, Prof. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih ahli-ahli panel. Kita rasa nak mulakan dialog kita dengan memberi sikit pencerahan lah, ya, kalau boleh, kepada khalayak yang sedang bersama kita hari ini. Dan untuk itu saya rasa kita semua akan share benda ni sama, tapi kerana saya yang bercakap dulu, izinkan saya menerangkan bahawa kita berbicara tentang kesenian Islam. Dan kesenian Islam ini memberi tumpuan kepada representasi kerohanian terhadap objek dan makhluk.
apa pun yang kita buat, tetapi bukan kepada kualiti fizikalnya. Jadi seniman Islam tak berusaha untuk meniru alam sebenar, tetapi menyampaikan secara pelambangan, secara abstraktif atau mujarad. Dan kerana itulah maka sifat agama kita, agama Islam, akronisme itu sendiri mentiadakan peniruan-peniruan kepada sifat dan bentuk yang dicipta Allah Ta'ala. Dan inilah dasar pertama lah kalau dilihat pada kesenian Islam, ke mana jurusannya akan kita ikuti, di mana kita ada kan perwakilan visual. Perwakilan maksudnya mewakilkan dalam bentuk yang abstrak atau segalanya, tidak melarang. Yang jelas ialah bahawa Allah Ta'ala adalah Al-Musawwir, iaitu beliaulah pencipta segala bentuk. Dan kita menghayati penciptaan dengan mengambil keindahannya, bentuk keindahannya sebaik mungkin untuk kita dilambangkan. Nah, ini adalah asasnya. Jadi kerana itu bila kita bincangkan tentang kesenian Islam itu bukan sifatnya monolitik. Ianya berkembang 1500 tahun yang silam dan mempunyai pelbagai pengaruh daripada timur barat, utara selatan. Dan kerana itulah bila mana kita bicara tentang kesenian Islam, kita harus melihat penjurusan kepada seni apa yang kita nak angkat. Dan kebetulan pada hari ini kita nak lihat aspek visual persembahan, aspek seni bina, aspek sejarahnya. Dan oleh kerana itu maka mungkin kita akan berlegar di antara alam kaligrafi atau seni khat kepada yang menggunakan aksara Arab, kemudian kepada bentuk persembahan, bentuk pameran ukiran dan bentuk penghayatan motif yang geometrik sifatnya, yang bersifatnya motif-motif alam yang digeometrikkan. Jadi itu adalah mukadimah kita kepada kesenian sebagai kesenian Islam yang kita akan bicarakan hari ini. Namun pada pihak saya, sebagai bahagian saya atau tugas saya ialah mengangkat bagaimana kita menilai seni persembahan dalam Islam. Ini adalah satu hal yang sangat sensitif. Sangat sensitif dan kadang-kala kita dihimbau dengan pelbagai-bagai keadaan situasi dengan ada label haram dan halalnya tanpa memikirkan di antara harusnya, di antara mubahnya, seolah-olah pola pol ataupun sama ada plus atau minus. Ini masalah kita di Malaysia hari ini. Justru itu maka saya akan mula berkata tentang seni persembahan pada kali ini, kemudian kita sharing lepas itu dengan mengangkat, akan saya bicarakan seni persembahan ada 4 bahagian. Pada bahagian seni persembahan, pertamanya seni bunyi-bunyian. Saya tidak menyebut muzik, saya menyebut seni bunyi-bunyian yang dipakai hari ini oleh para cendekiawan seni persembahan Islam sebagai kategori handasa al-sawq. Handasa al-sawq membicarakan seni bunyi-bunyi. Muzik atau muzikah dalam bahasa Arab itu sangat menjurus kepada suatu bentuk kesenian yang berlandaskan kepada ideolog-ideolog barat semata-mata, dan kita meniru dan memakai istilah itu sementara ia tidak cocok, tidak sesuai dengan tamadun Islam. Maka saya gunakan satunya adalah seni bunyi-bunyian atau handasa al-sawq, seni suara sendiri, seni lakon dan seni pergerakan. Seni pergerakan ni adalah satu yang paling sensitif. Orang mengatakan bahawa seni pergerakan itu seni tari. Iyalah, istilahnya, nomenklaturnya tari, tetapi sebenarnya tidak. Kerana dalam setiap masyarakat Islam, Muslim, seni pergerakan itu ada nama khusus, tidak ada istilah tarinya. Jadi itulah makanya saya akan kupas sebentar lagi setelah ini, tapi saya nak buka dulu mukadimah saya bahawa kesenian Islam, kedudukannya berpasak ke mana dan keberadaan seni persembahan dalam tamadun Islam dan masa dulu dan sekarang. Itu dulu Datuk, saya izinkan mungkin kita bincang lepas ni. Terima kasih Prof. Anis. Keduanya sebagai mukadimah, saya nak bertanya kepada Profesor Zulhaimi daripada UiTM. Dia adalah pakar di dalam seni visual yang juga sejarah seni Islam.
di mana pada pandangan saya visual seni dan juga masyarakat Islam ni amat berkait rapat daripada dulu sehinggalah sekarang ini. Cuma saya nak minta Profesor Zulhaimi memberi pencerahan bagaimanakah pertaupan itu berlaku dan adakah sekarang ni sudah mula tidak rapat lagi atau bagaimana keadaan sekarang di antara nilai-nilai sosio budaya Melayu Islam dengan seni visual ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk. Dalam seni visual, ya, seni visual Islam lah ya, sebenarnya telah wujud seawal-awalnya, ya, bila diciptanya bentuk-bentuk tulisan untuk merakam ayat-ayat Al-Quran, ya, dan lahirlah beberapa bentuk tulisan, dan yang diangkat sekali yang paling tingginya adalah seni khat, ya. Maka kita dapatlah beberapa gaya yang wujud sehinggalah merebak ke serata dunia dan melahirkan beberapa gaya tulisan yang indah-indah, ya, yang mendukung ayat Al-Quran. Tetapi di samping itu, tulisan ini juga menulis tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat, yang sastra, perundangan, perubatan dan sebagainya. Kesemua ini disampaikan dalam gaya, dalam tulisan yang indah. Kerana dalam seni Islam yang nak disampaikan itu adalah kebenaran dan keindahan dan juga kebaikan. Jadi di dalamnya terkandung ciri-ciri estetika, etika dan logika. Jadi benda-benda inilah yang bawa dari satu zaman ke zaman. Kita dapati bahawa secara tradisinya seni Islam ini kekal, ya, keindahannya daripada seawal zamannya sampailah ke hari ini. Begitu indah dan syiarnya begitu merebak luas. Tetapi kita juga berhadapan dengan teknologi baru, dengan cara baru, persembahan baru. Adakah ini terhakis atau sebenarnya tersirat daripada itu adalah apakah dasar falsafah kita, doktrin kita yang kita bawa di dalam menyampaikan secara visual. Jadi daripada Al-Quran yang kita lihat isi kandungannya, dan daripada alam sejadi ini yang kita lihat juga adalah ayat-ayat Tuhan juga yang menunjukkan kepada kita contoh-contoh tentang kebenaran itu. Dan ini yang manusia pelukis dengan fitrahnya, ya, mau mencipta, maka meniru apa yang telah diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang dia faham dan dalam budaya yang dia duduk dan dalam waktu yang dia berada untuk menyampaikan isi kandungan tentang kebenaran, tentang kebesaran Allah itu. Jadi ini yang konsisten berlaku. Tapi masalahnya adalah berapa ramaikah kita yang memahami bahasa visual itu? Bahasa visual itu yang akan membentuk form, bentuk, ya, iaitu garisan, warna, tekstura dan sebagainya. Itulah yang akan menjadikan satu bentuk, dan bentuk itu akan menjadi simbol. Dan simbol itu akan membawa makna. Dan makna itu akan membawa satu penceritaan. Yang ini yang patutnya dididik, yang patutnya kita ni faham dan boleh membaca. Bila kita lihat saja, kita boleh baca bahawa ini yang dibenarkan dalam Islam. Ini yang syiarnya Islam. Ini yang dibawa ke depan, ya. Dan ini yang boleh, ini yang tak boleh. Jadi kitalah orangnya yang menjadi pentaksih, kalau saya boleh katakan. Kitalah yang melihat dan mengatakan ini boleh diterima, ini tidak boleh diterima. Setiap orang sebenarnya membawa peranan itu sebagai seorang Muslim yang baiklah, ya, dalam melihat tentang keadaan di sekelilingnya. Jadi inilah cabaran yang kita hadapi
bagaimanakah dalam bentuk itu menunjuk keindahan, menunjukkan kebesaran agama itu dan kebesaran Allah. Jadi mungkin itu yang saya buka buat masa ni. Jadi tengoklah kalau boleh dipanjangkan lagi, insyaAllah. Terima kasih Prof. Amat berkaitan dengan apa yang berlaku. Dan kita semua orang Islam sebenarnya usaha kita adalah untuk mengesakan Allah dalam berbentuk seni, perbuatan dan juga nilai-nilai sosio budaya dalam masyarakat kita. Di dalam mengesakan Allah inilah maka seni dan kesenian itu terkeluar. Jadi saya ingin bertanya kepada Profesor Mumtaz Mokhtar, seorang wakil wanita pada hari ini. Bagaimanakah Prof menilai apa kaitan di antara seni dengan seniman? Sebabnya seni itu adalah objeknya, tetapi seniman itulah yang melakukan, mengesakan kesenian itu, dan para penonton juga ingin mengesakan Allah SWT. Jadi dalam hal ini, Prof sebagai pakar dalam bidang contemporary seni ini, yang juga melibatkan seni wayang, movie, mungkin boleh memperkenalkan kepada kita semua bagaimana bentuk seni dan seniman ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Islam di Malaysia ini. Terima kasih, Prof. Silakan. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah sebab saya dijemput dari Pelawa untuk bersama-sama dengan pakar-pakar ilmuwan hari ini. Saya rasa sangat kerdil sangat ni, dan dalam kerdil seorang pula tu perempuan. Tapi tak apa, saya cuba, insyaAllah. Peranan seniman, seni dan seniman memang sangat-sangat berkait rapat. Kalau kita kata situasi hari ini, kalau kita bicara berkenaan dengan sosial budaya, kalau kita kata sosial budaya tentu sekali melibatkan entiti-entiti sosial itu sendiri. Seniman, pelukis, designers dan sebagainya. Jadi seniman itu sebenarnya adalah insan yang sebenarnya yang memulakan pergerakan penghasilan seni itu, sebab kita kata seni adalah media komunikasi di antara seniman dan masyarakat. Jadi seniman itu adalah puncanya. Kalau kita kata sebelum kita cerita pasal bentuk-bentuk yang kita nak kupas kemudian seniman itu sebenarnya memang sangat penting. Kalau dalam konteks hari ini, Prof, Datuk dan yang lain, hari ini kita kata AI 4.0, Revolution Industry 4.0. Sebelum ini kita katakan dekad automation ataupun industri dan sebagainya. Sebelum itu lagi electricity dan mechanical ataupun pertanian. So hari ini kita kata berkenaan dengan digital, Internet of Things, data dan sebagainya. Cuma pada dasarnya kalau kita tengok pada asal-asalnya kaedah berkomunikasi itu, Rasulullah sendiri saya kira telah memulakan kaedah visual itu sendiri, di mana beliau melukis satu garisan lurus dengan tangannya di atas tanah untuk menunjukkan bahawa ikutlah aku di jalan yang lurus, dan divisualkan garisan yang lurus itu. Jadinya dilukiskan garisan yang lurus itu. Kemudian dilukiskan pula garisan ke kanan dan garisan ke kiri. So, dan dia kata jangan ikut jalan yang ini, jalan syaitan. So ikut jalan yang lurus. Namun begitu kita nampak visual itu, kesan lurus kat tanah tu. Namun pada hari ini Datuk, pendekatan pemaknaan lurus itu perlu difahami dengan lebih jelas.
jika saya bawa anak saya dalam kereta, okay, sekarang kita nak pergi sekolah, kita kata. So, kita nak kena straight ke, kita nak kena ke mana? Sebab jalan nak pergi sekolah tu kena belok kanan. So, bila ditanya, dekat mana sebenarnya kita kena pergi sekolah ni jalan ni? So, lurus itu bukan bermakna lurus seperti yang kita lihat. Lurus itu ialah lurus yang benar. Jadinya, sebab tu kalau kita tengok data mapping dan sebagainya, Google Maps dan sebagainya, dia kena betul, dia kena tepat. Jadi seniman itu perlu ada knowledge pada hari ini saya kira, dan interpretasi masyarakat juga hari ini agak berbeza Datuk dan yang lain-lain. So saya kira itulah ada beberapa attribute yang boleh kita lihat sebagai rujukan Rasulullah sekali lagi dengan sifat-sifat benarnya, jujurnya, tablignya, fatanah bijaksananya. Jadi untuk mentafsir kesan-kesan visual itu pada saya sangat-sangat penting lah, di mana seniman itu sebenarnya adalah menyampaikan. So, saya kira buat masa ni itulah Datuk. Okey, terima kasih Profesor Mumtaz. Saya ingin bertanya kepada Profesor Mahmud daripada UTM. Dia saya nampak pakar dalam seni bina, dan seni bina ini memang berkait rapat dengan kehidupan manusia, dan salah satu daripada aspek sosio budaya, rumah, tempat tinggal, jalan, persekitaran, dan juga cara hidup yang berhubung kait dengan seni bina. Jadi saya minta Dr. Mahmud, Profesor Mahmud supaya menerangkan bagaimanakah seni bina ini mempengaruhi masyarakat Islam di Malaysia ini, dan bagaimanakah seni bina Islam itu sekarang ini nampaknya banyak dipengaruhi oleh yang bukan Islam di dalam aspek seni bina rumah, struktur dan juga jalan dan persekitaran. Minta Prof bagi pencerahan sedikit. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertamanya ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada MDN, Majlis Dakwah Negara, kerana menjemput saya, walaupun saya pakai songkok, tapi saya tidak daripada bidang agama. Saya memang daripada kecil dalam bidang sekular, lepas tu akhirnya masuk architecture. Dan buat masa ini sebenarnya saya di dalam adalah seorang daripada research fellow di Pusat Kajian Alam Lingkungan Melayu, Alam Bina Melayu, UTM, di mana pusat ini kita mengkaji peradaban Melayu Nusantara berdasarkan seni bina, dan kita sudah kumpulkan ratusan lukisan terukur. Kita buat lukisan terukur rumah lama, masjid lama, termasuklah bangunan agama lama. Kita pergi dan kita bukan sahaja kita sukat bangunan itu, tetapi kita lihat sejarah yang berada di belakang bangunan itu. Jadi apabila Datuk Pengerusi menyebut dia merupakan aspek sosio budaya, betul lah. Dan kita melihat seni bina itu lebih daripada kita kata physical features ataupun aspek fizikal sesebuah bangunan itu. Saya rasa perlu saya terangkan apakah dia seni bina itu dan bagaimana seni bina itu mempengaruhi kehidupan manusia dan seterusnya mempengaruhi kehidupan Islam, dan juga dimensi yang lebih dalam lagi yang berkait rapat dengan tajuk kita, bagaimanakah dengan seni bina dakwah tu boleh dijalankan
Oh, yang ini sebenarnya satu topik yang sangat besar. Saya rasa 2 jam ni mungkin tak cukup. Saya bila Prof Anis sebut tentang gerak-geri bunyian itu, dia merupakan satu aspek kesenian yang begitu mendalam. Apabila Prof Zul dan Prof Mumtaz menceritakan aspek lain, dia begitu mendalam. Seni bina ni dia dimensi dia lebih sedikit daripada situ, kerana seni bina ni adalah bahan ciptaan ataupun design produk yang memberi impak yang besar kepada manusia itu sendiri. Seni bina lah hasil kerja yang kita duduk di dalamnya. Di mana apabila kita duduk di dalamnya, maka kita lihat seni bina itu dia lebih daripada dimensi seni visual itu. Dia ada dimensi lain. Kalau saya boleh simpulkan, ada 4 dimensi utama. Ini dimensi yang universal, sejagat. Sebab seni bina ini adalah hasil kerja yang sejagat. Maksudnya dia tidaklah semestinya memenuhi kehendak orang Islam sahaja, tetapi dia mestilah memenuhi kehendak semua mereka yang berada dalam bangunan. Ada 4 dimensi utama yang kita panggil universal. Pertamanya kita panggil elemental, dimensi elemental. Yang ini dia dikaitkan dengan keperluan manusia. Kalau saya gunakan perkataan keperluan, maksudnya manusia itu perlukan satunya aspek elemental. Apakah aspek elemental? Aspek elemental ini aspek yang sangat asas. Kita perlu bumbung, kita perlu dinding, kita perlu tandas, kita perlu air. Seni bina ni kalau dia tidak ada aspek ni, kita tak boleh panggil dia rumah. Kalau kita panggil juga rumah, dia menyalahi undang-undang negara ini. Sebab dia bukanlah seperti mana yang dikehendaki. Dan termasuk juga lah aspek lain, aspek building sciences, keselesaan, pengudaraan. Sekarang ni lebih begitu, kita perlukan air conditioning system untuk keselesaan. Ini kita katakan elemental needs. Yang keduanya apa kita panggil functional needs, keperluan fungsi. Seni bina dia mesti ada ini. Kalau dia tidak boleh menyempurnakan keperluan wanita yang berada di dapur, bermakna dia sudah gagal. Dalam dapur dia tak ada tidak ada dapur itu, dan tak boleh potong bawang, tak boleh simpan beras, maka fungsi dapur ini gagal. Dan ketiga ni yang kita panggil fungsi psikologi. Fungsi psikologi ini dia merupakan aspek visual ataupun aspek kesenian yang dia suka. Ataupun kalau dalam kajian kita banyak lihat bangunan-bangunan seperti kediaman, dia adalah aspek perlambangan orang itu sendiri, representation ataupun representasi dia sendiri. Ini aspek psikologi yang mana dia merupakan bidang kajian yang sangat digemari dan banyak kajian sudah dibuat. Dan yang keempat, aspek perhubungan sosial. 4 ini adalah aspek universal ataupun aspek sejagat yang seni bina, ciptaan seni bina mesti penuhi. Kalau dia tidak penuhi, maka kita kata seni bina itu gagal. Kemudian aspek seterusnya apabila dia dihubungkan dengan Islam, maka kita ada aspek yang seterusnya, aspek syariah compliance ataupun memenuhi kehendak syariat. Yang ini akan memerlukan kita melihat susun atur, design itu supaya dia syariah compliance. Maksudnya dia sesuai dengan kehendak syariat. Seperti aurat misalnya. Seperti pengasingan lelaki dan wanita. Seperti hak jiran misalnya. Ini adalah yang ditentukan oleh syariat. Kalau kita kira ini sebagai aspek dakwah yang paling asas yang perlu kita kembangkan, maka inilah perkara yang mungkin perlu kita mula lakukan. Ini aspek yang kelima. Yang keenam, ini dakwah yang beyond, yang lebih daripada itu.
Maksudnya dia bukan hanya memenuhi kehendak syariat, tetapi dia merupakan kita kata tujuan kita, dakwah kita. Contohnya syurga rumahku, syurgaku. Ini adalah aspek dakwah yang perlu ditangani oleh program itu. Program itu kena ada, tetapi dia kena disupport oleh seni bina itu sendiri. Jadi saya ingat sebagai mukadimah cukuplah ada 6 perkara ni yang perlu ada untuk menyatakan seni bina itu boleh menjadi pemangkin dakwah negara, dakwah Islam. InsyaAllah Prof ya. Mungkin round kedua boleh detail lagi strategi dan teknik untuk berdakwah itu. Sekarang ini terima kasih, kita petang ini mempunyai 4 orang pakar Islam dalam aspek seni. Jadi kita kembali kepada Profesor Anis. Saya kira seni persembahan ini agak kontroversial juga di dalam masyarakat Islam di Malaysia ini. Dan satu penerangan yang baik perlu dilakukan oleh kumpulan-kumpulan seperti Profesor Anis, kerana banyak prasangka dan juga tidak memahami tujuan dan focusing seni persembahan ini seperti yang Prof Ani katakan tadi. Saya ingin meminta Profesor Ani supaya menerangkan dengan lebih detail hubungan di antara seni persembahan ini dan juga kaedah untuk kita menjadi pemangkin kepada dakwah di Malaysia ini melalui Dewan Sosio Budaya dan juga melalui Majlis Dakwah Negara, supaya tidak memberi kontroversial kerana silap faham. Silakan Prof. Ya, tu. Dalam memberi ilmu atau memberi pengetahuan kepada khalayak, pada pendapat saya, kita tidak boleh semata-mata membuat sesuatu dengan tergesa-gesa kemudian mengisi ruang. Elok juga dalam proses itu kita memberikan latar belakang. Kenapa seni persembahan itu menjadi salah satu pemangkin yang luar biasa dalam dakwah Islamiah di daerah kita, negara kita, di kawasan kita, di alam kita, khususnya di Nusantara. Jadi untuk itu saya nak bagi contoh. Saya nak bagi contoh, umpamanya mungkin orang ramai tahu, mungkin tak tahu, bahawasanya salah satu contoh terbaik di mana seni persembahan itu digunakan untuk berdakwah ialah dalam zaman-zaman Wali Songo, Wali ke-9 di Jawa, ini pada abad ke-15 ke atas. Bagaimana setiap daripada 9 wali itu mempunyai penjurusan-penjurusan tertentu. Dan di antara mereka itu 4 orang daripada 9, iaitu Wali Sunan Giri, atau namanya juga nama Sunan Giri yang sebenarnya ialah atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Kemudian Wali Bonang atau Raden Makdum Ibrahim, itu memang nama muslimnya. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini adalah namanya Raden Said, dan Sunan Kudus yang terdiri daripada mereka ini iaitu Ja'far Shadiq. Kalau mereka antara 9 ini, mereka lah merupakan pencipta atau penggarap ataupun pemangkin untuk menggunakan karya seni persembahan di dalam usulan-pengusulan dakwah Islamiah. Umpamanya kita lihat Sunan Bonang. Sunan Bonang tu menggunakan gamelan Jawa tapi memasukkan alat baru. Dia masukkan rebab dalam ensemble itu, dan kemudian daripada masuk rebab itu dia mengubah komposisi. Tetapi yang penting dalam orang Jawa ni bukan bunyi saja, ada sinden, ada nyanyian. Kalau kita lewatkan sinden itu macam kita berkhasidah, kita menyanyi. Kita melakukan lagu Melayu lah, ada pantun 4 kerat, ada pantun 6 kerat. Pilihan kita sama ada nak guna pantun, lagukan pantun itu dalam romantis manusia, atau sebenarnya mendambakan kita sebagai
seorang hamba yang mendambakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perbezaan yang digunakan. Jadi bila mana kita lihat contoh-contoh ini dan memang berjaya sampai sekarang pun dan memang orang Indonesia adalah merupakan masyarakat Muslim yang terbesar di seluruh dunia. Jumlah mereka lebih besar daripada jumlah keseluruhan Jazirah Arab, dan ini menjadi sangat luar biasa. Dan daripada Aceh sampai ke Merauke, seni persembahan telah digunakan untuk membawa dakwah dalam bentuk yang paling halus. Ini adalah soft approach. Soft approach ni kita jarang ada kat negara kita. Kita suka menggunakan sistem yang lebih keras, yang lebih kuat, tapi soft approach kita tak nak. Jadi seni itu kita tinggal sebelah, walhal seni itu adalah merupakan pendekatan soft approach bagi memungkinkan dakwah. Contohnya kalau saya kata di sini, kita biasalah dengan beberapa genre yang kita ada di alam Melayu. Kita ada seni suara, seni bunyi yang saya katakan tadi, berbagai-bagai. Tapi manakah di antara seni itu kita berbandingkan dengan Aceh kata? Kalau di Aceh itu memang kuat seni-seni persembahan yang berkait dengan tasawuf, ilmu tasawuf, dengan tarikat. Dan ini sampai hari ini dimainkan, dipersembahkan dengan pengetahuan para seniman. Ini isu pertama. Isu kedua ialah kalau seni yang kita buat itu semata-mata bentuk sekular, untuk halwa sekular saja, maka tidak ada gunanya lah. Ia akan kekal sebagai sesuatu yang dumping sebelah. Bagaimana kita membawa ianya melebihi daripada sekular, kerana seni persembahan Islam ada dua level. Satu, ia boleh bersifat sekular secara ekstrovertif, tetapi juga ia boleh bersifat kerohanian dalam bentuk introvertif. Dan banyak kesenian seni Islam, seni persembahan Islam di Asia Tenggara, di alam Melayu, di Nusantara yang bersifatnya begitu. Contohnya, satu contoh sini. Kita ada satu filem yang kita ingat, mungkin zaman kita generasi kita ingatlah filem ni, filem Semerah Padi sebagai contohnya. Itu sebagai contoh yang baik. Semerah Padi ni yang pada pertama kalinya itu diskripkan oleh Omar Rajid, diubah. Sejarah P. Ramlee mengubahnya, menyesuaikan hingga menjadi apa yang kita lihat kepada cinta tiga segi di antara Taruna Andika, dan wanita yang mereka cintai. Kemudiannya dalam itu padat dengan segala elemen aspek-aspek rukun Islam yang dipraktikkan masyarakat. Ini merupakan sebuah filem yang luar biasa. Contoh gitu, dan banyak lagi lah kalau di Indonesia ada 2-3 contoh. Jadi bagi saya, kita nak memungkinkan, kita gunakan sebagai pemangkin dengan cara kita menggunakannya untuk menjinakkan masyarakat yang biasa dengan seni itu, tapi membolehkan mereka memahami bahawa ianya lebih daripada sebuah pergelaran yang biasa. Itu pada saya adalah pendekatan yang wajar kita ambil, dan memang kita tidak ada pendekatan ini negara kita tidak menyentuh pendekatan ini, dan saya rasa memang masa dah sampailah untuk kita membuat sayembara atau membuat pertandingan atau memberi grant supaya kita membolehkan anak-anak muda yang memang pintar, yang memang tahu, tetapi mereka tak dibenarkan, tidak ada mampu untuk berjuang dengan produksi seni yang semata-mata komersial. Ini perbezaannya. Saya menjawab soalan tadi dengan mengatakan bahawa contoh kepada seni persembahan Nusantara yang digunakan untuk sebagai alat dakwah memang ternyata ada. Kalau kita lihat daripada alam Nusantara sendiri, dan ini boleh kita guna, kita semarakkan balik. Umpamanya di Malaysia sekarang sibuk kita biasa dengan Zapin. Tapi banyak orang tak tahu bahawa Zapin yang datang dari Hadramaut dalam bentuk Zapin Arab itu menjadi Zapin Melayu apabila genius Melayu, kebijaksanaan orang Melayu memilih, mengupas dan mengangkatnya menjadi seni masyarakat orang Melayu. Ada dua level. Satu, seni yang digunakan oleh kalangan orang di kampung untuk meraihkan ialah perkahwinan segala macam. Keduanya, ia juga merupakan seni zikir. Dan seni zikir ni kita cuma akan tahu kalau kita berdamping dengan ahli-ahli tasawuf. Tapi kalau kita tidak tahu. Jadi umpamanya zikir itu, ini poin saya nak buat lah. Bahawa seni melalui zikir dalam seni itu adalah merupakan pemangkin utama dalam mana kita boleh menjinak, menghubungkan masyarakat antara yang tak tahu kepada yang tahu. Dan saya ada banyak contoh, tapi saya tak, silakan.
Prof Hanis, saya ingin menambah sedikit. Adakah keadaan masyarakat kita setelah merdeka terlalu memberi emphasis atau tekanan kepada sains dan teknologi sehingga kan nilai seni tradisional kita, seni persembahan kita menjadi semakin tidak dilihat dan akibatnya perangai orang-orang yang penuntuk-penuntuk sekarang ini tidak mempunyai satu sifat seni di dalam gerak-geri dan percakapan dan behavior mereka. Adakah ini salah satu sebab kekurangan yang tidak disumbangkan oleh para penggiat seni persembahan ini? Boleh komenkan sedikit Ustaz? Boleh Datuk? Boleh. Saya punya komen begini saja. Kesantunan budi manusia itu tidak datang secara otomatik. Kesantunan budi datang daripada penghayatan pengalaman. Penghayatan pengalaman ditambah dengan akal. Akal dan budi menyebabkan orang itu atau masyarakat itu, kelompok itu mengerti jati dirinya. Ini di negara kita sekarang memang kosong. Sebab apa? Dalam kurikulum pendidikan sejak awal dari merdeka sampai sekarang, kita tidak memasukkan elemen itu. Kerana kitanya mementingkan kemajmukan masyarakat, kepelbagaian agama segala macam, betul itu. Tetapi dalam pada itu, walaupun kita ada khusus umpamanya sekolah-sekolah agama kita ada, sekolah agama sih tidak ada dalam sekolah agama kurikulum yang meningkatkan sedikit pemahaman tentang seni Islam untuk menyantunkan budi murid itu mengenali makna. Dan kerana ketiadaan inilah sampai saat ini bila kita sampai kategori-kategori umur kita melihat balik dan kita melihat bagaimanalah sudah jadi begini. Anak-anak muda sekarang pun tidak mengerti dan apalagi nak berjinak. Jadi memang betul lah kalau tidak ada kurikulum, kalau saya bandingkan kurikulum di negara-negara ASEAN, memang negara Malaysia antara negara yang tidak mementingkan kurikulum bahagian seni dan kesenian. Berbanding Thailand, berbanding dengan Filipina, berbanding Indonesia khususnya, dan berbagai negara lagi. Ini adalah kosongan kita. Dan saya rasa tidak mungkin, tak boleh. Cumanya kita mestilah mencari satu cara bila mana kita menyampaikan ilmu itu kepada masyarakat majmuk dalam kurungan masyarakat majmuk Malaysia. Mereka harus mengertilah bahawasanya estetika nilai yang kita bincangkan yang oleh ahli panel itu termaktub dengan secara halus. Apalagi perlakuan, pergerakan segala macam itu pada saya adalah sangat perlu sekarang. Dan kalau tidak ada, walaupun kita dapat menghasilkan hasil yang luar biasa, penonton tak faham, penonton cuma lihat pada satu ketika, puas pada zaman ketika itu, hilang selepas tak ada pengaruh. Itu respon saya pada itu. Terima kasih Prof. Kita beralih pula kepada Profesor Zul Haimi di dalam aspek seni visual. Kita amat terjejas rakyat Malaysia sekarang ini dari aspek seni visual ini. Kita melihat mereka amat terpengaruh dengan Hollywood, Bollywood, Korea, Hong Kong, dan dikira orang yang maju itu tidak mempunyai minat kepada seni visual Islam ini, di mana mungkin aspek-aspek sekular yang amat kuat melanda rakyat kita dari dulu sehingga sekarang, dan keterbukaan negara kita Malaysia ini terhadap nilai-nilai sebegini, mungkin di manakah cara kita untuk kembali semula menerapkan nilai-nilai ini supaya kita tidak langsung dipengaruhi oleh budaya luar. Sedangkan kita sendiri mempunyai sejarah, Prof sendiri tahu dari segi sejarah seni visual Islam ini amat mendalam daripada dulu sehingga sekarang. Bagaimana kita untuk mengembalikan dalam bentuk dakwah ataupun bagaimana? Silakan Prof. Terima kasih. Seni sebagai pemangkin dakwah di Malaysia ini
yang Datuk sebut tadi lebih kepada seni persembahan. Mungkin Prof Anis boleh bagi input-input. Tetapi secara umumnya ya, kita lihat bahawa pelaku-pelaku itu sendiri ya, pada dasarnya ya, kita dapati bahawa bila kita berada sekarang ni dalam zaman yang mana letupan maklumat yang begitu hebat sekali, sehingga kan jika kita tidak ada jati diri yang mempertahankan diri kita, maka kita akan terpengaruh dengan apa yang dibawa daripada dunia luar yang tidak Islami. Jadi bagi kita untuk menaikkan tentang dakwah dalam seni ini, ya pertamanya lah pelaku itu sendiri mestilah seorang Muslim ya yang bersyahadah dan memanifestasikan syahadahnya itu. Dalam manifestasi itu dia melihat alam ini sebagai satu input ilmu kepada dia untuk berinteraksi dan menghasilkan ciptaan-ciptaan baru. Jadi banyak contoh-contoh yang ada dari alam yang boleh diilhamkan, dan ilham itu sendiri datang daripada Allah SWT. Jadi diilhamkan dan dihasilkan bentuk-bentuk itu, menghasilkan karya seni itu yang menunjukkan bahawa Islam itu indah, Islam itu murni, Islam itu yang baik dan menganjurkan kebaikan. Dan inilah syiar yang patutnya kita bawa. Tapi bila kita nak bawa benda ini, pastinya dalam bentuk visual. Ya, pastinya dalam bentuk visual. Kalau dalam seni bina pun, kalau kita lihat dalam seni bina itu sendiri adalah bila kita buat rumah-rumah di kawasan industri perumahan kita tidak menghalakan rumah kita ke arah kiblat. Ya, jadi bila masuk je ke rumah itu, tetamu kita kalau datang tanya mana kiblatnya, jadi mencari kiblatnya di mana. Sepatutnya kalau sebagai syiar Islam itu, ya, kita berdakwah untuk bentuk rumah kita itu sendiri telah menghala kepada kiblat. Dan bila kita mendirikan solat, ya, sejadah kita itu kalau kita lihat, sejadah kita itu adalah satu landasan transformasi kita kepada ke Mekah sana. Kalau kita lihat sejadah penuh dengan lambang-lambang yang ada, yang kita lihat bentuk Kaabah, bentuk flora, bentuk geometri, ini memang banyak. Tapi berapa ramaikah yang faham apakah yang tersirat daripada hanya sekeping sejadah itu, selai sejadah itu dalam mendirikan solat itu. Bila kita berdiri, kita kalau dalam segi visual, orang-orang visual, kita sebenarnya berada satu ruang yang lain. Kita telah berada di ruang itu dan kita sudah berada dekat dengan Masjidil Haram contohnya. Jadi kalau di rumah kita kita hiasi dengan lukisan atau catatan, ya, yang sebenarnya mendukung ayat-ayat Al-Quran, iaitu ayat Al-Quran itu nur. Jadi rumah itu diberinya nur, cahaya daripada itu. Jadi bagaimanakah proses ini dilakukan? Pertamanya, seniman Islam dia meniru alam, dia melihat alam. Lepas itu dia tahu kekangan yang dihadapi, dia membuat satu benda yang tidak berada pada alam. Dia gayakannya. Bila dia gayakannya, akhirnya sampailah ke proses yang keempat, dia mujaradkannya. Jadi bentuk-bentuk yang ada adalah bentuk-bentuk mujarad. Bentuk-bentuk mujarad yang kita dapati di balai-balai seni, di galeri-galeri seni yang menunjukkan lukisan-lukisan mujarad. Tetapi adakah lukisan mujarad itu adalah pelambangan-pelambangan makna yang terbentuk daripada melihat alam itu yang dapat inputnya daripada ilmu yang Allah Ta'ala beri pada itu. Jadi bila ini tidak ada, ya, jadi jiwa kita ni kosong. Ya, kita tak ada. Rumah kita adalah syurga kita, kata Prof Mahmud tadi. Jadi apa yang dikatakan syurga itu? Dia adanya taman, dia adanya air, dia adanya angin, dia adanya ruang. Jadi rumah kita tu perlu ada
taman yang mengingatkan kita asal kita, ya, datangnya kita daripada mana. Kita tidak menghasilkan taman yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Jadi inilah yang patutnya kita bawa. Tapi dalam kurikulum seni kita dapati kurikulum barat begitu kuat sekali mengungkung sehingga kita lari daripada warisan kita sendiri, dan kita kaya dengan warisan kita tapi kita tidak kenal warisan kita. Contohnya lah, kita ada songket, ya, kita ada kain songket. Kain songket itu penuh dengan corak-corak geometri, flora, tetapi bolehkah kita kenal bentuk-bentuk bunga itu bunga apa yang sebenarnya? Boleh tak kita kaitkan dengan alam? Tidak. Dia sebenarnya telah dimujaradkannya. Begitu juga dengan kain batik. Kain batik semuanya gambarnya gambar flora. Tapi dalam kajian yang kita buat, gambar-gambar flora itu bila dikeluarkan balik sebenarnya adalah gambar-gambar fauna. Ada gambar fauna yang telah diflorakan, ya, yang membenarkan penciptaan itu berlaku. Tapi kalau kita tidak ada ilmu ini, kita akan buat, ya, lukisan-lukisan, ya, yang bertentangan. Kita akan buat poster di tepi jalan yang bertentangan dengan Islam. Contohnya gambar-gambar yang sebenarnya menunjukkan daripada budaya dan agama yang lain, ya, yang sebenarnya telah di-internationalize-kan, ya, sehingga kita rasa boleh kita terima itu, ya, padahal ini sebenarnya merujuk kepada kitab sesuatu agama itu, ya. Jadi saya nampak itu terpampang, tapi tidak ada badan yang menapis bahawa ini sebenarnya tidak mencerminkan apa yang telah dianjurkan dalam agama kita, ya. Jadi bagaimanakah kita melaksanakan benda ini? Ini yang susah yang kita dapati. Jadi bila kita tidak didik generasi kita untuk celik visual, celik tampak, maknanya boleh membaca lambang, boleh mengenal pelambangan. Jadi kita ada mempunyai satu masyarakat yang sebenarnya buta seni. Bila buta seni, maka dia tidak dapat melihat tentang keindahan yang telah dianjurkan di dalam Islam. Islam itu indah. Dari dulu sampai sekarang, semuanya kita dihiasi dengan keindahan. Perangai kita pun kena indah. Tutur kata bahasa kita pun kena indah. Perilaku kita kena indah. Kerana itulah yang akan membawa dakwah Islam yang patutnya kita tunjuk melalui seni. Tidaklah yang apa yang ditunjukkan oleh Bollywood, ya, pelaku-pelakunya dengan sendirinya kita menolak, ya, dengan dialog-dialog yang bertentangan kita nolak. Tidaklah kita lihat daripada filem-filem barat yang sebenarnya memasukkan contoh-contoh yang menolak ketuhanan. Jadi ini yang menjadi tanpa kita sedari, pasal kita tak boleh baca. Kita tak boleh baca dengan kita tahu keseronokan action filem dan sebagainya, tetapi ada mesej halus yang telah dimasukkan yang sebenarnya menolak segala-galanya itu. Ini yang sedang kita lakukan. Tapi memang cabarannya agak besar dalam kita nak membuat dakwah Islam ini, ya. Saya lihat begitu, ya, Prof. Rasanya. Okey. Terima kasih. Saya nampak di situ yang dimaksudkan oleh Prof. Zul Haimi itu ialah targetnya. Target kita punya kumpulan seni untuk mendakwah perlulah kepada rakyat individu dari segi yang mempunyai kuasa, dari sama ada dari jabatan agama ataupun dari ulama-ulama. Mungkin dia tidak dapat melihat keluhuran nilai seni yang telah disebut oleh Prof tadi. Terima kasih. Nanti kita pergi pada round berikutnya. Saya ingin bertanya kepada Profesor Maria Mumtaz, Dr. Mumtaz. Ya, Prof. Ya, kita lihat yang berlaku dalam aspek seni kontemporari ini ialah
banyak teknologi pembikinan yang telah dikeluarkan oleh pihak bukan daripada kumpulan Islam. Dan teknologi inovasi yang Prof sebut tadi, Industrial Revolution, whatnot, sebagainya mungkin telah menolak usaha-usaha kita selama ini untuk memberi dakwah ataupun memberi baik pulih nilai-nilai Islam melalui seni itu di kalangan rakyat Malaysia kita, terutama dari segi penuntut-penuntut dan juga di universiti dan di sekolah dan juga orang dewasa. Jadi mungkin Prof boleh terangkan dengan lebih mungkin menjurus bagaimanakah kita menghadapi cabaran ini dengan keadaan kita sekarang ini, apakah strategi kita untuk menjadi pemangkin kepada dakwah yang kita sebut di dalam tajuk kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Datuk. Keadaannya macam agak panjang untuk dihuraikan. Cuma saya akan mulakan dengan eloklah kita sebenarnya memahami prinsip ataupun dasar bagaimana memahami seni itu sebenarnya. Sebelum kita pergi jauh pada seni contemporary, seni berteknologi dan sebagainya. Dan saya kira memahami seni itu kita ke arah penghasilan seni yang terindah, terbaik, the great creator, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah ciptakan alam ini, ciptakan dengan pelbagai desain, pelbagai produk. Kenapa kita boleh lihat ada beza buah warna pada buah contohnya, bermula daripada warna hijau, beralih kepada kuning, oranye, kemerahan dan sebagainya. So itu adalah sebenarnya gambaran-gambaran ataupun kod pemberitahuan, maksudnya informasi sebenarnya yang nak dimaklumkan itu adalah kadar kematangan buah tersebut. Begitu juga mungkin kita boleh katakan cili merah dengan cili hijau tu mana yang lebih pedas ya, Datuk dan penonton sekalian. So that is a great design, great creation. So kenapa rasa-rasanya daun pokok maple tu berubah-ubah mengikut musim warnanya, mulai daripada warna hijau, oranye, kuning dan sebagainya. Jika diperhatikan rupa-rupanya dia memberi satu signal bahawa musim akan berubah, salji akan turun. Jadinya fotosintesis itu berhenti pada waktu itu dan daun menjadi kuning, kemerahan dan lama-lama daun gugur. So, kenapa daun gugur itu adalah kerana untuk memberi peluang salji turun dan dahan-dahan itu kekal kokoh dan daun tidak menampung berat tu. Jadinya ini memberi laluan kepada the structure of the tree, struktur pokok itu agar kekal hayatnya. So ini adalah sebenarnya perkara-perkara pokok yang perlu disampaikan kepada pelajar-pelajar ataupun mereka-mereka yang ingin memahami seni itu sendiri. Sebab sumber-sumbernya sangat banyak dan sangat jelas. Jadinya bila dikatakan teknologi, oleh kerana itu bila adanya teknologi, kita juga perlu tahu bagaimana teknologi itu datang. Kalau kita kata artis atau seniman, painter dulu menggunakan bahan galian, menggunakan tanah, kulit, daun-daun untuk mendapatkan kesan warna. In fact, ultramarine datang daripada dasar laut. So itu adalah antara bila bahan itu sangat susah untuk didapati dan dia menjadi warna bagi level-level tertentu. Sebab itu royal blue dipanggil, royal blue, biru diraja. Kalau di Malaysia, di tanah Melayu, kuning itu adalah warna diraja. Barangkali mungkin berkaitan dengan emas. Pemakaian design creation itu lebih kepada warna-warna yang begitu. Apa yang berlaku saya rasa ialah kefahaman ini tidak dimasukkan pada peringkat awal lagi. Contohnya memahami warna itu sendiri. Kalau kita tanya daripada kanak-kanak sampai orang dewasa lah, apa dia warna-warna asas? Jawapannya tetap 3.
Tapi tak tahu mana datang buku sifir tu, 3 lah kita hafal, merah, biru, kuning, merah, biru, kuning. Tapi sebenarnya kalau ikut teori Newton tu, dia jumpa warna di spectrum colour daripada cahaya. Dia ada 7. Apa pula kaitan cahaya 7 Seven Wonders Colour tu dengan yang kita sibuk hafal daripada kecil sampai lah dewasa ni, warna asal adalah 3. Tak ada kena-mengena, Datuk, tak ada kena-mengena. 3 dengan 7 tu tak match. Jadinya apa sebenarnya ilmu seni yang disampaikan kepada warga dan rakyat di Malaysia ni sebenarnya? Oleh kerana itu, bagaimana Al-Hazen ataupun Ibn Al-Haytham menjumpai cahaya dan bagaimana cahaya itu memantulkan image yang terbalik dan sebagainya. Itulah dia punca bagaimana dia melihat kesan visual dan kamera itu tercipta. Jadinya oleh demikian, bila dirujuk kembali dalam Al-Quran, banyak yang disebut, dia tak menyebut banyak jenis warna, dan disebut adalah cahaya, dan beberapa warna sahaja agak terbatas juga. So cahaya itu sebenarnya yang perlu dipelajari, bagaimana cahaya, kesan cahaya ataupun bagaimana wave, gerakan, kesan cahaya, jarak cahaya antara mata dan objek yang diobserv itu adalah sangat penting. Inilah baru kita katakan bahawa bagaimana Allah memberi inspirasi kepada kita, bagaimana Allah memberi ilmu seni itu kepada kita. Jadinya kalau kita kata okey, alam ialah bahan rujukan kepada Islamic world, Islamic design, Islamic creation. Tapi kita masih lagi belum ada kemahiran untuk melihat alam itu. Jadinya macam mana pula kita nak transform, macam mana kita nak manifest idea baru pula. So oleh kerana itu saya rasa dalam dunia teknologi itu yang dikatakan data, information, data. Jadinya warna yang kita pilih dalam komputer itu adalah berkaitan dengan information. Bila kita print file kita dah buat design, kita print. Apa yang kita print? Kita print data. Warna yang kita pilih dalam RGB sistem itu ialah contohnya RGB, red, blue, green tu. Dia ada amount dia ada ratio dia. So yang kita print adalah itu. Jadinya di situ quality dan observation, appreciation terhadap karya-karya digital, karya-karya contemporary adalah lebih daripada apa yang dilihat. Apa sebenarnya kandungan karya itu, so teknologi itu berlaku begitu. Kalau nak dikatakan adakah teknologi membawa masyarakat lebih jauh kepada agama, saya kira buat masa ini masih terkawal kerana masih ada beberapa seniman yang menghasilkan karya-karya yang membawa kepada konsep-konsep ataupun kandungan message Islam. Contohnya karya Prof. Mustafa Ghazali menghasilkan Qalqalah, hanya meletakkan huruf Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. So itu adalah antara pengisian yang cuba disampaikan. Boleh saya share contoh artwork saya, Datuk, kalau diizinkan saya nak tunjukkan di sini? Sila. Teruskan. Supaya dia nampak lebih mudah, sebab dia Prof dah bagi saya cakap pasal teknologi, so saya akan guna teknologi lah ya. So boleh nampak saya sekarang boleh nampak skrin saya sekarang ni? Boleh. Okay. So ini antara contoh, maaf kalau saya terlalu menonjolkan karya saya, ini adalah lebih dekat dengan saya untuk saya huraikan. So ini adalah karya saya yang bertajuk Latahzan Siri. Okey. Karya ini dihasilkan sewaktu saya tamat sahaja pengajian PhD. Saya membuat kajian tentang digital painting, dan apa yang saya jumpai ialah perkembangan seni di Malaysia itu sebenarnya diaturkan dengan sistem pendidikan, sistem penjajahan dan sebagainya. Makanya pengisian kandungan kurikulum dan pendedahan seni di Malaysia ataupun seni moden Malaysia lebih kepada western ideologi ataupun pemahaman barat, dan banyak juga rujukan
bahkan in fact fasa awal yang dihantar untuk menjadi pakar di dalam seniman Malaysia adalah dihantar ke luar negara dan membawa pulang juga kepakaran barat juga. Jadinya saya fikir saya kembali untuk cuba menghasilkan karya yang bukan bercirikan barat. So apakah dia so itu saya letakkan dalam saya punya framework untuk menghasilkan karya. Apakah dia saya beralih daripada barat ke timur. So apakah elemen timur? So apa yang saya jumpai ialah seni lipatan kertas, origami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak elemen dalam karya saya itu mengandungi elemen teknologi. Jadinya saya menggunakan digital print di situ. Dan yang keduanya elemen tempatan, kerana elemen contemporary perlu mengangkat identiti tempatan dan nilai-nilai budaya sendiri. Kalau kita tak ada aspek itu, kita pun tak boleh establish di global. Seolah-olah global itu standard. Tapi untuk menjadi international dengan gaya contemporary, setiap artis perlu membawa masing-masing identiti dan budaya masing-masing. So jadinya kat sini saya buat siri Lahtah Azan ni dengan beberapa siri nama Allah Al-Alim, iaitu Maha Bijaksana. Saya kira dari segi kandungannya dia lebih kepada kekuasaan Tuhan yang memberi ilmu. Itulah maksudnya kejayaan saya menghasilkan PhD itu sangat-sangat terbatas. Hanya sedikit saja ilmu yang saya dapat itu, tapi Allah Maha mengetahui. So, itulah kuasa Allah. Dan dari segi formnya kat sini, bila apa yang saya buat sebenarnya hanyalah lipatan kecil kertas. So lipatan kecil kertas ini saya lingkar-lingkarkan dia dan susun-susun. So apa yang berlaku, kertas ini adalah objek positif, tapinya image negatif ini muncul. Tiba-tiba image negatif ini muncul. Dia seolah-olah menjadi image derivatif, image terbitan. Image terbitan inilah yang saya maksudkan dengan saya sebagai penghasil karya ini hanya menghasilkan sebahagian, tapi dia lengkap dengan adanya cahaya. Adanya cahaya, maka kesan negatif ini kita boleh dapat dengan lebih jelas. So itu maksud yang ada dalam siri Lahtah Azan. Lahtah Azan jangan bersedih sebab inspirasi daripada buku Jangan Bersedih, tapi perlu dibaca sebaliknya. Lahtah Azan jangan bersedih maksudnya bergembiralah. So setelah saya tamat PhD itu, inilah penzahirannya, manifestasinya keluar karya-karya yang beginilah. So ini antara beberapa lagi contoh karya yang saya maksudkan tu. Boleh kita kalau diizinkan kalau kita celah, ini yang saya maksudkan tadi ya, iaitu bahasa yang dibawa adalah bahasa yang mujarad, yang boleh memahami macam mana pembacaan itu, ya. Jadi apatah lagi kalau pergi kepada seni persembahan, apatah lagi kalau pergi kepada seni bina. Didikan yang terpincang dekat situ itu menyebabkan jati diri kita tu hilang, apatah lagi untuk mengangkat, nak mendakwah tentang seni Islam itu. Padahal jiwa seni itu memang dah ada pada masyarakat kita. Kehalusan itu Allah Ta'ala dah bagi. Cuma kenapa tidak kita fahami? Kerana kita tidak ada didikan tu. Jadi ini yang kepincangan yang berlaku. Kalau ini dapat diselesaikan, ya, ataupun diperluaskan, maka kita dapati orang-orang yang boleh membaca seni dan akan membuat pemilihan apa yang diharuskan, apa yang haram, apa yang dibenarkan, apa yang salah. Ini yang sebenarnya yang berlaku. Jadi kita tak ada ilmu itu, kita terima bulat-bulat apa saja datang, maka itulah kemajuan bagi kita. Dan kita tiru, maka hilanglah jati diri kita. Betul. Terima kasih Prof, dan juga terima kasih Prof Mumtaz. Kita akan bertanya lagi. Setakat ni saya akan bertanya kepada Profesor Mahmud pula mengenai seni bina. Kalaulah kita diberi peluang untuk mengubah cara approach kita dan juga mendekati masyarakat Islam
iaitu menggunakan seni bina sebagai unsur dakwah ataupun pemangkin kepada dakwah kita. Apakah option yang Prof ada untuk kita buat secara konstruktif dan secara positif, memfokuskan kepada walaupun sekarang ni seni bina itu memang dipengaruhi oleh Barat dan memang dia daripada natural, tapi unsur-unsur Islam itu yang mengesahkan Allah dan membentuk jiwa dan peribadi mukmin itu belum lagi kita terapkan ke dalam seni bina ini. Minta Prof juruskan satu cadangan yang baik dalam hal ini. Prof Mahmud? Boleh dengar? Tak ada. Okey. Boleh. Go ahead. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Sebenarnya soalan yang Datuk bagi tu sangat sukar untuk saya jawab. Kerana sampai sekarang belum ada kata putus yang menyatakan seni bina Islam itu apa. Seni bina yang berbentuk dakwah itu apa. Dia masih lagi berlengkar dalam perbincangan para penyelidik. Yang jelasnya apabila kita lihat apa yang berlaku dalam sejarah daripada sejarah awal Islam, dia tidak ada maksudnya seni bina Islam yang tertentu. Yang mana hari ini adalah satu tanggapan yang tidak betul. Apabila kita katakan seni bina Islam tu mestilah ada kubah, mestilah ada menara yang diukir, mestilah ada geometri Islam, mestilah ada motif-motif itu, motif-motif ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat yang paling penting yang mungkin kita boleh belajar, saya bagi dua contoh. Sebenarnya banyak Datuk nak huraikan itu. Saya bagi dua contoh. Saya tertarik dengan apa yang diceritakan oleh Prof Anis tadi berhubung dengan Wali Songo punya approach terhadap dakwah yang sangat unik tetapi relevan. Kadang-kadang kita tertanya-tanya tentang halal dan haram juga. Tetapi kalau kita lihat contoh bangunan masjid yang tertua, Masjid Demak, dan satu lagi Masjid Cirebon. Saya bagi contoh Masjid Demak ini, dia dibina sama satu masa dengan kerajaan Mamluk, yang mana yang berpusat di Kahirah, yang mana masa itu teknologi seni bina merupakan suatu aktiviti utama mereka, fokus utama kerana kekayaan yang mereka kecapi pada masa itu. Jadi apa yang berlaku di Asia Tenggara berhubung dengan Masjid Demak tadi itu. Kalau kita lihat Masjid Demak ini dan juga satu masjid yang akan saya cerita kalau ada masa, yang mana dia merupakan approach dakwah yang sangat rapat dengan hati manusia yang duduk di situ. Dia sangat terkait dengan penduduk di situ. Dia sangat relevan dengan masyarakat di situ. Contohnya kalau kita lihat Masjid Demak itu, kalau siapa yang tidak pernah lihat Masjid Demak, siapa yang ada penonton yang boleh akses komputer, internet, boleh type Masjid Demak, dia akan lihat masjid itu seperti mana Masjid Kampung Laut di Kelantan, seperti Masjid Kampung Ulu di Melaka, Masjid Kampung Keling dan banyak masjid Melayu yang mana dia berbentuk kubah. Dia tak ada kubah tetapi bumbung yang berbentuk meru, empat segi yang macam piramid, dalam 3 ataupun 4 tingkat. Dan juga kalau kita lihat ini sejarawan cuba nak kaitkan ni, adakah ini pinjaman daripada bentuk dom yang ada di zaman kerajaan pada masa itu? Dan jawapannya tidak, kerana sebenarnya apa yang berlaku, reka bentuk itu adalah gabungan yang sangat adalah ciptaan yang rapat dengan kehidupan masyarakat. Bumbung meru itu, bumbung masjid itu diambil daripada adat Jawa dan juga daripada adat orang Bali, daripada budaya Bali,
Dan juga yang ini yang saya kata yang halal haram ni yang kemungkinan Wali Songo pada itu mengambil kebaikan daripada bentuk yang dimasukkan dalam itu. Apa bentuk yang digunakan dalam hiasan, ukiran, termasuklah makara. Makara ni adalah motif yang diadaptasi daripada agama Hindu yang merupakan motif ketuhanan, tetapi digunakan di dalam masjid itu. Dan juga kalau kita lihat ada motif-motif bunga teratai yang diletak di dalam mimbar dia. Kita lihat di situ adalah approach dakwah yang mana dia menambat hati orang tempatan. Satunya bentuk masjid itu sendiri menambat hati orang tempatan kerana dia sangat relevan dengan kehidupan mereka. Dan juga apa yang mereka ingini diberi perhatian. Jadi maksudnya kehendak masyarakat mestilah disesuaikan dalam reka bentuk seni bina yang telah dibuat oleh Wali Songo. Bukan itu sahaja. Yang apa yang dicerita oleh Prof Anis tadi adalah seiringan dengan itu, di mana wayang kulit ataupun muzik yang digunakan pada masa itu diambil oleh Wali Songo ini untuk dijadikan bahan yang berpengaruh terhadap dakwah, yang mempengaruhi hati mereka. Jadi hati orang Jawa di masyarakat itu tertarik dengan apa yang ditunjukkan, apa yang ditonjolkan oleh masjid itu sendiri. Jadi kalau kita lihat seni bina Islam itu, dia sangat relevan, sangat berkaitan dengan kehidupan manusia setempat. Kalau kita lihat lagi satu contoh saya nak bagi. Kalau siapa yang ada internet, dia boleh type Masjid Sarifuddin Bosnia. Masjid ini tidak ada langsung motif yang diambil daripada Timur Tengah. Tidak ada kubah seperti mana Timur Tengah. Tidak ada menara, dia ada menara tapi menara dia tidak sama dengan menara ada Timur Tengah. Dia tidak ada motif-motif seperti geometri Islam, tidak ada motif-motif yang biasa yang kita bertanggapan itulah dia motif Islam. Dia tidak ada langsung. Tetapi masjid ini mendapat anugerah Agahan Award yang merupakan anugerah berprestij kerana dia memberi banyak manfaat kepada orang Islam. Jadi maksudnya kalau kita nak gunakan seni bina itu sebagai dakwah, kita kena lihat bagaimanakah seni itu relevan dengan masyarakat. Kalau tidak, itulah kita tengoklah dekat saya nak cerita sedikit apa yang berlaku. Kita sudah buat kajian, saya telah buat kajian, research team saya telah buat kajian lebih daripada 10 masjid di Johor Bahru, dan kita juga melihat banyak masjid. Kita terlalu mementingkan ekspresi visual kan daripada fungsi dia. Walaupun dia nampak cantik, nampak ke timur tengahan, tetapi bila kita masuk dalam, masya-Allah, banyak daripada masjid yang kita study tidak bersesuaian dengan penghuni. Satunya tidak bersesuaian dengan wanita antaranya. Kan? Wanita masuk masjid, masuk tempat wuduk, lepas wuduk keluar balik, lepas tu pakai kasut, pakai jilbab, masuk balik dalam tempat solat. Jadi dia tidak memudahkan, dia tidak mengambil kira fungsi kehendak masyarakat yang sebenarnya. Dan juga kalau kita lihat satu masjid, saya tak nak sebutlah, di Putrajaya, masjid itu ruang solat dia berada tingkat 4. Saya pergi sana nak sembahyang subuh, saya lambat sikit sampai dekat pintu masjid, saya dengar imam dah start solat, saya sampai sana dan nak bagi salam. Jadi fungsi sebenarnya masjid untuk mudahkan orang solat. Ada di antara orang solat yang tak naik langsung, sebab apa? Lift tak jumpa kat mana. Lepas tu dia punya escalator tak bergerak waktu pagi. Dia pula naik pakai crutches. Tongkat. Dia ada uzuk. Jadi kita kata dia sebagai dari segi visual dia menarik,
tetapi kehendak masyarakat sebenarnya tidak dipenuhi. Saya rasa inilah dia satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang ini kita kata function ataupun instrumental function, yang mana zaman yang saya cerita tadi masjid di Demak itu, mereka mengambil kira keinginan masyarakat, keperluan masyarakat, kesesuaian masyarakat. Dan jadi mereka berjaya dalam dakwah itu. Tapi hari ini kita cuba berdakwah tetapi kita tidak melihat keperluan masyarakat. Ini saya rasa perkara yang perlu kita ambil perhatian dengan sepenuh. Jadi kalau inilah satu daripada kaedah yang boleh kita buat, yang perlu kita buat kalau kita ingin seni bina kita memberi impact kepada dakwah Islam. Itu saja. Dah tutup buat masa ni. Kalau ada lagi saya jawab. Terima kasih Prof. Mahmud. Agak menjurus cadangan itu dan focusing. Alhamdulillah. Kita kembali kepada Prof. Muhammad Anis. Please sambung Prof, apa yang you dah mulakan tadi, bagaimanakah approach kita untuk menjadi pemangkin kepada dakwah ni dari segi seni persembahan. Silakan Prof. Terima kasih Datuk. Saya kira setelah kita berbincang sejam setengah, suara kita ni secara umumnya bersatu, mengatakan perkara yang sama. Dan saya rasa yang kita perlu ungkapkan dalam forum ini, kaedah untuk menjadikan seni, sama ada apa bentuk seni pun, kebetulan saya dalam seni persembahan, sebagai pemangkin kepada aktiviti dakwah. Pertamanya ialah kita tidak boleh mengimport sesuatu bentuk kesenian walaupun dianya daripada bernuansa Islam, import masuk kemudian cuba nak kita buat sebiji macam itu, dia tak akan kekal. Dia akan tinggal sebagai suatu part atau suatu benda yang cuma buat sementara waktu. Saya melihat contoh architecture, contoh seni lukis, seni visual yang kekal abadi dalam ingatan orang kita ialah apabila pengkaryaan itu terhasil daripada olahan local genius, kearifan lokal tadi. Dan oleh kerana itu kalau lihat dalam kesenian tradisional yang ada di alam Nusantara, alam Melayu, yang kekal berpanjang-panjang tu, bertahun-tahun dan hingga berkurun itu, ialah kesenian yang hasilnya daripada local genius, kearifan lokal. Yang masuk sebagai bahan sumber itu kekal sebagai bahan sumber yang tidak boleh berdamping. Contoh sebaik beginilah. Bila pengaruh yang kita dapati daripada Jazirah Arab, pengaruh dari Hadramaut, pengaruh dari Syria, kita melihat sendiri alat, for example alat gambus. Kenapakah gambus kita, gambus asli Melayu, itu berbeza dengan gambus daripada Timur Tengah? Kita tak panggil dia oud, kita panggil dia gambus. Walhal sumbernya secara organologi adalah daripada oud. Tetapi apabila orang kita memilih nada, memilih lapisan tema, tonal, lagu, kita tidak memainkan kesemua ton-ton yang dimainkan, kesemua irama yang ada dalam repertuar dari Timur Tengah. Kita memilih dan kita menggunakan 2 atau 3 saja, tapi kita menghasilkan karya yang menyemarak ke alam Nusantara, dan inilah karya-karya yang menggunakan dendangan lagu-lagu tempatan dalam suara tempatan. Maksudnya kita dengar kadang-kadang 2 bait pertama dalam bahasa Arab, 2 bait kemudian dalam bahasa tempatan. Kemudian 2 bait lagi bersulam-sulam atau seterusnya. Dia tidak boleh nyanyikan seluruhnya dalam bahasa Arab, kerana kalau nyanyikan seluruhnya kecualilah ianya merupakan penaskahan seperti mana kita membaca penaskahan itu lain. Kalau bukan penaskahan, kita dapat bahawa ianya dicipta begitu, dan inilah yang merupakan bentuk kesenian yang sangat dekat, intim dengan jiwa raga orang kita, dan inilah yang boleh digunakan dan bukan mengimport dari luar. Umpamanya nasyid contohnya, kita tidak boleh menggunakan kaedah nasyid yang dimainkan di Morocco atau nasyid yang dimainkan di Maghrib, kerana ia tidak sesuai dengan cara kita bernasyid. Nasyid kita pun sedang dikaji oleh orang-orang dari luar di Timur Tengah, betapa luar biasa punya kita melakukan nasyid. Ini contoh. Kemudian bila dilihat, saya katakan tadi,
contoh-contoh yang ada di alam Melayu, sehingga tidak adalah persamaannya kalau dibandingkanlah genre ataupun repertuar persamaan dengan di luar dari daerah Jazirah Arab. Jadi kerana itu, untuk kita memangkinkan penjinakan kita itu kepada tradisi yang paling dekat dengan masyarakat lokal setempat. Jadi makanya kalau kita lihat ya di Sabah dan Sarawak, cara seni yang dibawa kepada masyarakat itu berbeza dengan cara seni yang kita bawa di Semenanjung. Jadi ia juga digunakan untuk memanggil orang. For example, sebagai contohnya di kalangan masyarakat Bajau laut atau Bajau umumnya menggunakan kulintangan. Dan dalam kulintangan itu mereka memainkan kulintangan itu untuk memanggil, mengimbau penonton. Tetapi kalaulah dalam kulintangan itu ada seni suara dan boleh digunakan seni suara untuk memanggil, luar biasa. Jadi kerana itu, bagi saya lah, kalau saya nak mengutip balik lah contoh-contoh yang ada di Malaysia ni, yang sudah hampir pupus kerana kita tidak pernah pelihara. Kita tidak pernah pelihara dan memberi arti kepada generasi muda. Maknanya, makna rodat itu apa? Rodat dan hadrah. Rodat berbeza dengan hadrah, kenapa? Kalau rodat tu ada gerak tubuhnya dan ada syekhnya dan cara berdendangnya berbeza. Membawa lagu-lagu yang kasidahnya bersalut-salut di antara pantun ataupun pantun daripada bahasa Melayu dan bahasa Arab. Kita juga ada, kita bermain kompang. Kompang dimain untuk melagukan, untuk meraihkan, tetapi kompang tidak pernah juga pula digunakan sebagai memanggil. Kita nak memanggil bagaimana? Kalau kita lihat di Jawa, gamelan sekaten tu yang dimainkan itu dimainkan di masjid untuk memanggil orang datang bersolat. Jadi contoh itu yang ada dekat dengan kita, tapi kita di Malaysia kerana tidak ada, betul lah Datuk pengurusi mengatakan tadi, kata kita tidak ada ilmu ini di kalangan anak muda. Kita takut. Kita takut, orang pun takut nanti dilabelkan sebagai kelompok yang menjurus kepada hal-hal yang berguna. Jadi kerana itu, kalau saya nak melanjutkan, saya menyarankan beginilah, kalau kita nak menggunakannya, kita boleh. Tapi saya rasa pertama ialah kita menanamkan sifat kenal dan cinta kepada warisan itu. Pertama dulu. Jangan ambil import sebarang, tapi yang ada, yang kekal. Berikan ada kesan cinta dan sayang. Kemudian barulah kita boleh melibatkan generasi muda. Yang jadi pemangkin ni generasi muda. Kita golongan tua ni, bila mana dia yang senior citizen ni, bila kita duduk dan membuat seni-seni yang lama ni, mereka anggap veteran yang sudah jauh zaman. Kita kena memangkin dengan generasi muda. Keduanya ialah kita juga harus membolehkan kesenian yang ada, yang disenangi, yang disukai oleh generasi milenial ini sebagai salah satu wadah untuk menggunakannya sebagai peringatan kepada rukun Islam, ke agama, ke reminder, ya, sebagai satu reminder. Dan pengkaryaan itu akan terus berlaku. Contoh tadi seperti Prof. Mahmud mengatakan, di mana seni lakon, seni teater Islam, umpamanya hikayat Amir Hamzah. Hikayat Amir Hamzah ni, naskahnya dalam bahasa Melayu, ada dalam bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Bugis, ada. Dan paling umumlah digunakan hikayat Amir Hamzah. Malah dilaporkan dalam masa penjarahan Portugis 1511 di Melaka, hikayat Amir Hamzah dibaca untuk menaikkan semangat kepahlawanan. Tapi hikayat Amir Hamzah juga wujud dalam pewayangan. Wayang menak contohnya, menak yang dianggap menak sama ada wayang golek menak atau wayang menak yang menggunakan wayang tapi menggunakan cerita daripada Amir Hamzah. Ini yang telah berlaku. Kita seandainya contohlah, mungkin ke tak mungkin wayang kulit tu yang kita ada hari ini, boleh ke tak boleh kita gunakan wayang kulit dan kita masukkan cerita-cerita seperti Amir Hamzah. Kita boleh macam cerita saja. Kita masukkan elemen-elemen tersebut di kalangan yang muda. Kerana yang golongan tua, rejection level dia tinggi. Tak boleh buat apa. Yang kalangan muda. Kerana di Indonesia dulu ada wayang wahyu.
Wayang wahyu ni adalah wayang Katolik yang digunakan oleh gereja Katolik, namanya wayang wahyu. Dan kita juga kenal wayang seperti itu. Maka saya mengharapkan bahawa kalaulah umpamanya tradisi yang ada ini digunakan dengan tidak perlu mencipta baru, dengan tidak perlu menggarap baru, tapi membawa orang-orang baru, orang-orang muda dalam genre menjadikan repertoire yang baru dan mendampingi mereka yang berjiwa baru ini, khususnya golongan milenial. Saya rasa itulah yang kita boleh memangkinkannya, sama ada seni persambahan ke, seni visual ke, seni bina ke, apanya nak lekatkan pada khat ke, tapi kemampuan mereka menghayati dan kenal dan cinta itu sangat penting untuk memangkinkannya sebagai elemen unsur dakwah yang penting. Itu pendapat saya, Datuk. Okey, terima kasih. Saya ada sedikit pertanyaan kepada Profesor Zul lah pula. Saya rasa daripada apa yang saya dengar hari ini, daripada semua pakar-pakar, ternyata keadaan masyarakat kita kepada mereka yang contohnya sekolah tahfiz ke, sekolah-sekolah agama ke yang ada di Malaysia ini, mereka dari segi nilainya menjurus kepada sekolah Arab. Tidak ada sedikit pun unsur Melayu ataupun seni Melayu untuk digunakan sebagai satu wadah ataupun pemangkin untuk menyampaikan nilai-nilai Islam ini untuk mengesahkan Allah SWT melalui alam dan unsur-unsur alam dan unsur-unsur langit. Jadi minta Profesor Zul Rahimi bagi sedikit cara bagaimanakah keadaan ini terjadi. Tidak ada satu pun kumpulan kita seni di mana boleh menggerakkan masyarakat kampung ke ataupun penuntut ke supaya seni ini sebagai satu wadah, kaedah baru untuk mendekati penuntut-penuntut dan juga masyarakat muda sekarang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Datuk. Sebenarnya soalan tu susah kita nak jawab tu. Kalau kita kata sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya, kita lihat bahawa sekarang ini pun kita sudah buka. Kalau sekolah seni sekolah seni contohnya di UiTM, saya tidak lagi di UiTM sekarang. Dulu kita buka kepada tahfiz, kita buka pada orang-orang yang latar belakangnya agama untuk masuk untuk membuat pengisian yang sebenarnya agak berkurangan dari segi agama itu. Tetapi di sekolah-sekolah ini pula mereka kekurangan dari segi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa-bahasa seni visual ini. Jadi bila itu tidak berlaku, maka berlakunya kekangan-kekangan di mana-mana yang mana kita tak dapat nak mengangkatkannya. Tapi hari ini saya dapati sudah ada satu perkembangan yang besar yang kita dapati, orang-orang yang berpendidikan agama sudah mula minat melihat bahawa saluran yang patutnya mereka masuk untuk mendekati umum adalah kesenian itu sendiri. Jadi banyak sebenarnya, iaitu kalau kita kata tulisan, tulisan orang Melayu adalah tulisan Jawi, huruf Jawi, tulisan orang Melayu. Huruf Jawi terasnya daripada bahasa Arab. Jadi bila keindahan menulis dalam bahasa Arab juga pergi melimpah kepada keindahan menulis dalam tulisan Jawi, iaitu itulah tulisan orang-orang Melayu, dan itulah tulisan yang menunjukkan jati diri orang-orang Melayu. Tapi bila kita nak naikkan benda itu, ada kekangan-kekangan yang kita hadapi. Itu semua orang jelas. Tetapi saya tertarik dengan Persatuan Seni Khat Kebangsaan contohnya. Mereka mengangkat tulisan khat itu dengan pelbagai gaya yang klasik itu, tetapi telah dimasukkan dengan
ciri-ciri seni tampak moden, ya, tapi dengan memasuk ayat-ayat Quran itu. Dan ini semarak, ya. Maka saya kata ini patutnya dilebarkan lagi, ya, sebagai hasil seni untuk hiasan dalaman, hiasan rumah, interior decoration. Tidak lagi menghiasi rumah dengan lukisan-lukisan yang tidak Islami. Tetapi kita juga ada pelukis-pelukis moden yang mungkin tidak mahir dalam tulisan-tulisan yang klasik ini, right? Tapi mereka mengambil gaya khat itu menghasilkan lukisan-lukisan yang terasnya adalah gaya tulisan khat. Dan ini juga menjadi sumber pendapatan yang besar kepada masyarakat kita. Dan cara tak langsung ini adalah pemangkin-pemangkin pada pendakwahan. Begitu juga dengan pakaian. Kalau isi kekosongan itu adalah budaya-budaya yang daripada luar yang masuk untuk yang itu yang dijadikan benar. Ramai yang akan kata yang itu benar. Mula yang kata salah, tetapi bila dah ramai orang mengata ya, dia jadi benar. Ini yang tak boleh dilakukan sebenarnya. Jadi untuk urusan berdakwah kita ni, hasil seni kita itu mestilah satu benda yang indah, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, satu benda yang bersih, satu benda yang benar, ya. Ini yang patutnya dibawa. Tak kiralah dari segi muzik ke, dari segi persembahan ke, dari seni bina ke, apa pun. Teknologi adalah mediumnya. Dulu teknologinya lain, sekarang teknologinya lain. Jadi tetapi isinya tetap sama, ya. Isinya tetap sama dan perjuangannya tetap sama juga. Syiarnya tetap juga sama, cuma cara penyampaian itu yang berbeza. Benda yang benar yang saya lihat, ini yang patutnya dibawa, yang apa yang berlaku. Jadi kalau kita tidak menangani benda-benda ini, proses pendakwahan dalam kesenian akan pincang, ya. Jadi yang kita ada kita tak nilai kerana kita tak faham, ya, kita buang. Yang kita import yang baru yang sebenarnya tak ada nilai bagi kita dan bertentangan dengan susu budaya kita. Jadi apa yang ada di Kelantan, apa yang ada di Terengganu, yang warisan yang begitu kaya sekali budaya kita, ya, pupus begitu sahaja. Pupus saja kerana tidak ada penaungnya. The patron is not there. Jadi proses pendakwahan dalam bukan sahaja daripada masyarakat setempat, tetapi juga penaung daripada kerajaan, daripada golongan-golongan dakwah, daripada golongan-golongan ulama, daripada universiti pendidikan. Inilah je penaungnya yang sebenarnya mendukung tentang kelestarian dan pendakwahan yang patutnya kita bangunkan. Saya rasa begitulah pada pandangan saya. Wallahu a'lam. Tak dengar. Dengar. Datuk unmute. Datuk buka unmute. Unmute kan. Datuk kena klik unmute. Tak ada problem. Dia mute kan. Okey, macam mana? Boleh dah? Ya. Boleh? Boleh. Okay. Okey. So kita masa sudah mencemburui kita, jadi seterusnya kita minta summary lah pandangan. Kita mulakan dengan di mana tadi Profesor Mumtaz lah dulu. Mumtaz golongkan bagi 2 minit cukup lah. 1 minit setengah. 1 minit. Okey, terima kasih. Saya rasa alhamdulillah apa yang dapat disimpulkan hari ini, saya rasa kefahaman seni itu maksudnya daripada tradisi hingga ke masa hari ini itu dia membuka kepada kefahaman yang lebih luas dan kefahaman asasnya pada saya fungsi seni itu masih lagi relevan dan masih penting sekali untuk menyampaikan syiar Islam itu. Dan saya percaya walaupun generasi hari ini bergembang dengan teknologi dan sebagainya, cabaran-cabarannya sangat tinggi lah.
Dan saya rasa inisiatif dan aktiviti yang lebih banyak lagi boleh dilakukan. Dari situ saja. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita pergi kepada Profesor Mahmud. Silakan Profesor Mahmud. Ya, saya rasa kita kena, saya kata yang keempat-empat wakil kita ni daripada pelbagai bidang, saya rasa sudah sampai masanya kita lihat kesenian secara komprehensif. Kita terlalu banyak bekerja secara individu. Kita tidak lihat seni visual, tidak lihat seni persembahan dan seni-seni yang lain, supaya kita boleh menggunakan keempat-empat seni secara komprehensif, secara bersepadu dengan maksud dakwah, supaya kita boleh lihat usaha dakwah seni ini berlaku dalam tenaga yang bersepadu, yang besar. Dan juga saya rasa kita kena balik pulanglah, sebab ramai di antara kita yang dididik di negara barat dan pendidikan di negara ini pun banyak sangat berpandukan barat. Saya rasa pulanglah perantau. Di sini masih banyak yang perlu kita lihat. Masih banyak keindahan yang perlu dinikmati. Masih banyak harta yang berada di bawah bumi dan di atas langit yang masih kita tidak lihat. Masih banyak perkara yang perlu kita buat untuk masyarakat kita. Pulanglah perantau. Pulanglah semua ke tempat di mana kita berada. Terima kasih. Saya rasa itu daripada saya, Datuk. Prof Mahmud. Silakan Profesor Zul Haimi sebagai pengulungan. Apakah yang Prof Mahmud daripada Dewan Sosio Budaya, tindakan yang patut kita selaraskan? Cadangan daripada Prof. Satu perkara yang menjadi perdebatan di luar, ya, begitu hebat sekali adalah the Syariah compliance. Jadi perkara ini yang patutnya kita settlekan, ya, the Syariah compliance yang merentasi apa sahaja. Apakah yang dikatakan Syariah compliance, ya? Jadi buat masa ini saya ada seorang pelajar PhD yang sedang membuat tentang ini, yang membuat kajian tentang ini. Sekarang ini pun Prof Mumtaz pun antara orang yang menjadi supervisornya. Jadi kalau ini dapat disettlekan, ya, yang melihat, merujuk kepada mufti-mufti dalam negara kita ini dan ke semua ahli-ahli agama dalam ini, dan apa yang sebenarnya yang boleh dibangunkan dan apa yang sebenarnya yang dikatakan harus, apa yang dikatakan yang perlu, yang syarat-syarat yang ada. Jadi ini yang sebenarnya bukan mengekang, bukan apa, tetapi inilah panduan kepada semua seniman, pada semua orang untuk kita bangunkan benda ini. Yang lain itu adalah medium dan isi dan bentuk. Isi, bentuk, makna, ya. Tapi yang itu tu perlu ada yang guide dia tu, yang pembimbingnya, yang sehingga boleh menjadikan inilah kita berdakwah, ya, cara apa dia keindahan Islam itu. Pada pandangan saya itu. Okey, terima kasih Prof. Kita bagi kepada Prof Muhammad Anis masa mungkin 3 minit sebab dia kira penggulung terakhir. Silakan Prof Anis. Kita kebetulan ada satu soalan yang timbul dalam Facebook tadi, menanyakan tentang bagaimana azan yang dibunyikan, yang dilaungkan dengan menggunakan melodi tempatan. Yang pertama, keduanya, bagaimanakah kedudukan bila Quran tu didendangkan, dinyanyikan dengan orkestra, dengan choir yang sedang ada di dunia hari ini. Ini golongan muda ni, yang menanya tu golongan muda. Saya rasa untuk sahabat penutup, kita tak memancing peminatnya, ya. Jawapannya memang jelas, kita boleh bagi jawapan bahawa azan itu kalau nak mengikut, asal tidak berubah azan dan tidak azan itu, kita boleh membawa dalam bentuk apapun. Kerana kita nak mendekati resam masyarakat yang mendengar, itu tidak ada masalah. Sebab itu di Indonesia hari ini mereka menggunakan melodi sinden Jawa untuk membunyikan azan. Tapi mereka tidak mengubah konteksnya.
Kalau Quran, ayat surah Quran ni dibaca, dinyanyikan dalam konteks menyanyi, dalam choir, dalam arpeggio, dalam segala bentuk yang teknikal itu sebagai seni untuk tidak ada kaitan dengan tilawah. Itu hubungannya lain pula ni. Dan bunga muda menanya hal yang begini kerana mereka dambakan. Dan ini kita hari ini bertuah, kita 4 orang berbicara tentang hal yang agak besar tetapi menjurus pada persoalan yang ada. Saya rasa ini diulang kali disebut berkali-kali. Kita tidak ada masalah mencari seniman, kita tidak ada masalah mencari khalayak, kita tidak ada masalah mencanai program, kita tidak ada masalah menyampaikan program. Yang ada masalah besar ialah agensinya untuk kita bekerjasama. Jadi kerana itu, kalau majlis dakwah negara itu ingin menjadi agensi sebagai pemangkin, mungkin tiba-tiba masanya. Kerana yang lain tu umumnya dah ada belaka. Tapi dalam bahagian seni yang sangat halus, ni soft skill ini, soft diplomasi ini. Memang soft diplomasi ini sangat tajam, menusuk kalbu gitu. Tidak boleh, tidak ditinggalkan. Dan saya rasa hari ini ramai khalayak, kawan-kawan kita yang menonton, yang merespon, banyak respon tadi itu, menyampaikan ya kemusykilan yang sama lah seperti mana kita bercakap hari ini, sama itu. Jadi saya secara peribadi sangat berbahagia lah dapat bertemu hari ini dengan kawan-kawan, berbincang, dan kita memang overlapping, kita sentiasa berkait, kan kita dalam bidang kesenian kita. Dan saya rasa kalau umpamanya perkara ini, saya mengesyorkan kepada Majlis Dakwah Negara bahawa sesi-sesi seperti ini bukan one off. Bukan one off. Umpamanya mungkin satu sesi khusus kepada satu bahagian supaya siri keilmuan ini akan berlangsung hingga ada khalayak yang sentiasa akan membuka menonton. Rakaman ini kekal dari Facebook MDN untuk diulang tayang lagi, diulang-ulang. Saya rasa itulah caranya sebagai agensi pemangkin. Maka jatuh balik kepada MDN. Bolehkah MDN jadi agensi pemangkin untuk memangkinkan seniman dan para khalayak untuk berdakwah Islamnya? Itu adalah penutup saya. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan semua. Assalamualaikum. Datuk ada komen ke Datuk? Terima kasih Prof. Terima kasih, satu cadangan yang baik. Kita ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua panel kita pada hari ini. Profesor Anis, Profesor Zulhaimi, Profesor Mumtaz dan juga Profesor Mahmud. Kita di Dewan Sosio Budaya mengalu-alukan semua cadangan dan insyaAllah kita akan teruskan perbincangan dalam bentuk yang lebih detail lagi di masa akan datang. Saya akan cuba merujuk pada perbincangan ini dan cuba mencari ruang supaya kita boleh mengadakan dengan lebih khusus. Di peringkat Majlis Dakwah Negara, pihak Dewan Sosio Budaya akan memaklumkan kepada mereka hasrat Profesor Anis dan rakan-rakan kita 3 orang lagi bahawa kesenian ini satu perkara penting yang perlu diterapkan di dalam pembelajaran dan memerlukan wadah seperti MDN untuk mengutarakan perkara ini kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab. Di samping itu, secara khusus, secara dakwah, pihak Dewan boleh juga kita memajukan perkara ini dengan mengadakan berbagai forum dialog seperti ini yang akan datang. So, terima kasih semua para panelis dan juga para penonton sekalian. Kita berhenti di sini dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.